Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Masin Alias dalam Berita IKIM. Bagi memberikan kelainan pada sambutan Hari Kebangsaan pada tahun ini, Kedutaan Malaysia di Phnom Penh, Kemboja baru-baru ini telah menganjurkan pelayaran bot khas di Sungai Mekong untuk rakyat Malaysia yang berada di negara itu. Lebih membanggakan, pelayaran bot yang dinamakan sebagai Bahtera Merdeka itu turut dihiasi dengan puluhan jalur gemilang termasuk satu yang bersaiz gergasi berukuran 18 meter panjang. Selain ungkapan Keramat Merdeka, turut dilaungkan sebanyak 7 kali di atas bot itu secara beramai-ramai. Duta Besar Malaysia ke Kemboja, Datuk Eldin Husaini Muhammad Hashim, ketika dihubungi bernama berkata, usaha itu dilakukan bertujuan untuk memberikan keunikan kepada sambutan Hari Kebangsaan yang sebelum ini lazimnya diadakan pada 31 Ogos di kedutaan itu. Eldin Husaini berkata selepas mengadakan perbincangan dan sedikit kajian, akhirnya sebuah bot 2 tingkat di Pelabuhan Bopa, Phnom Penh disewa untuk menjayakan program itu dan ia dapat memuatkan maksimum 150 penumpang dalam satu-satu masa. Mesyuarat Khas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR bagi menentukan tarikh-tarikh penting pelaksanaan Pilihan Raya Kecil PRK Dewan Undangan Negeri Pelangai Pahang akan menjadi tumpuan hari ini. Mesyuarat Khas PRK yang akan dipengerusikan oleh Pengerusi SPR Tan Sri Abdul Ghani Saleh itu adalah berikutan kekosongan luar jangka kerusi DUN berkenaan susulan kematian penyandannya Datuk Seri Johari Harun pada 17 Ogos lepas. SPR turut akan mengadakan sidang media sejurus selepas mesyuarat khas itu yang akan menentukan tarikh rit pilihan raya, hari penamaan calon, hari pengundian, daftar pemilih akan digunakan dan lain-lain persiapan bagi melaksanakan pilihan raya di Menara SPR Putrajaya. Isnin lepas, SPR memaklumkan telah menerima pemakluman rasmi daripada Yang di-Pertua Dewan Undangan Negeri Pahang, Datuk Seri Muhammad Syarkar Samsudin, berhubung kekosongan luar jangka kerusi DUN Pelangai. Polis menahan seorang lelaki berusia 38 tahun dipercayai bertanggungjawab terhadap panggilan palsu ancaman bom di pusat beli belah Ion Mall Klebang, Cemor petang semalam. Ketua Polis Daerah Ipoh ACP Yahya Hassan berkata, lelaki warga tempatan tersebut ditahan pada 9.30 malam tadi di kawasan Tasik dekat Ipoh. Yahya berkata kes disiasat mengikut Seksyen 507 Kanun Kesiasaan dan dengan tertangkapnya suspek kes dianggap selesai. Katanya pemeriksaan di seluruh premis tidak menemukan sebarang objek meragukan. Kawasan bangunan disahkan selamat dan semua kaki tangan dibenarkan masuk semula pukul 10.30 malam tadi. Semalam bangunan itu terpaksa dikosongkan dan dihenti operasi selepas pekerja premis menerima panggilan ancaman bom kira-kira 5.30 petang. Susulan itu, unit pemusnah bom Polis Diraja Malaysia dari Ibu Pejabat Polis Kontingen Perak dibantu pasukan bomba melakukan pemeriksaan menyeluruh di bangunan tersebut. Penduduk Program Perumahan Rakyat PPR Kempas Permai di Johor Bahru berharap agar pihak berkuasa dapat membantu menyelesaikan beberapa isu melibatkan infrastruktur asas antaranya longgokan sampah, parkir dan lampu jalan. Ketua Blok G Seri Bakawali PPR berkenaan Muhammad Fardi Saidin berkata pihaknya sering menerima aduan mengenai longgokan sampah yang tidak dikutip oleh pihak berkuasa sehingga mengundang bau yang tidak menyenangkan, malah menyebabkan makanan di rumah dihurung lalat. Muhammad Fardi 38 berkata antara punca menyebabkan sampah tidak dikutip berhari-hari sehingga menjadi bertimbun kerana kesukaran lori sampah pihak berkuasa untuk masuk ke rumah sampah disebabkan terhalang dengan kenderaan penduduk akibat kekurangan parkir kereta di PPR itu. Sekian berita. Assalamualaikum dan salam hormat. Laporan berita tadi dari sumber bernama pahala, rugi. Dan di sana ada orang yang beruntung walaupun dia tidur di atas katilnya, walaupun dia menunggang kuda ataupun menaiki kenderaan, dia bekerja di pejabat, bukan dia datang ke masjid, tetapi mereka ini mendapat pahala di sisi Allah. Contohnya kita datang bekerja setiap hari, daripada hari Isnin sampai hari Sabtu. Kalau DJ ni hari Ahad pun
Jun 1981, persidangan pengerusi Jawatankuasa Kerja Keselamatan Daerah seluruh Malaysia telah berlangsung di Dewan Tuanku Abdul Rahman Jalan Ampang, Kuala Lumpur dan telah dirasmikan oleh Timbalan Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad. Persidangan selama 3 hari ini dihadiri oleh 95 orang pegawai daerah dari seluruh negara bertujuan untuk membincangkan masalah-masalah keselamatan dan ketenteraman awam pada peringkat daerah dan juga kawasan masing-masing. Sementara itu, dalam ucapan beliau, Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad berkata, anasi-anasi yang mengancam dan memburukkan negara juga biasanya datang daripada kawasan bandar sendiri, khususnya di kawasan yang telah membangun di bandar-bandar besar, dan mereka ini tidak mempunyai semangat patriotik kerana memburukkan negara di luar negeri. Timbalan Perdana Menteri itu turut melahirkan rasa bimbang sekiranya golongan ini khususnya yang dikatakan berjuang kaum buruh itu akan terpengaruh dengan kuasa-kuasa lain dan menjadi proksi mana-mana kuasa besar dunia untuk mengancam kestabilan ekonomi. Situasi ini akan mengundang kepada tergugatnya keselamatan negara. Persidangan yang berlangsung ini diharap akan dapat menyumbang kepada kestabilan dan keselamatan negara. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkiv Negara Malaysia. Tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2023, Malaysia Madani, Tekad Perpaduan, Penuhi Harapan. Tema ini mendasari tekad pemimpin bersama rakyat bagi memastikan Malaysia sebagai sebuah negara bangsa yang mempunyai semangat perpaduan yang tinggi, bersatu padu, aman dan sejahtera. Harapan Malaysia Madani adalah perpaduan sebagai kunci utama bagi memastikan rakyat mengecapi segala bentuk kemajuan serta kemodenan yang berteraskan kemampanan budaya bangsa, berdaya cipta, keyakinan, kesejahteraan, hormat menghormati dan ihsan. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2023. IKIM, Inspirasi, Inforia, Islami. Stream Radio IKIM di mana sahaja anda berada. Layari laman web www.ikim.my atau muat turun aplikasi Radio IKIM di Google Play Store dan Apple App Store. Terkini, Radio IKIM turut boleh didengari menerusi aplikasi Audio Plus dan MyTV mana-mana. Muat turunnya sekarang menerusi Google Play Store, Apple App Store dan Huawei Apps Gallery. Negeri Sembilan, 102.7. وتعرف عني سري وعلني
Superfine, anda dapat membeli satu sistem penapis air dengan 3 saluran, iaitu air panas, sejuk dan berakali. Harga promosi cuma RM2,798 saja. Itu pun dah termasuk penghantaran dan siap pasang. Boleh dibeli secara tunai atau secara ansuran ekonomi. Yang penting, belian secara tunai atau ansuran ekonomi, harga siap pasang tetap kekal. Sama harga tanpa sebarang caj tambahan. Bayaran permulaan deposit serendah cuma RM298 saja dan ansuran bulanan cuma RM210 saja. Itu pun cuma 12 kali bayaran sahaja. Yang bestnya sekarang ni ada bonus belian tunai iaitu servis percuma yang bernilai RM900 untuk 3 tahun berturut-turut jika belian secara tunai. Pendek kata, kalau nak untung, boleh beli secara tunai dan kalau nak mudah pula, boleh beli secara ansuran ekonomi. Bestnya bang! Dengan sijil halal dari JAKIM, lulus ujian tapisan sirim, waranti 1 tahun, jimat elektrik dan yang paling penting, sesi keluarga kita dapat mengamalkan air minuman bersih, selamat dan berkualiti. Dan lagi bagusnya, pasal ada 3 saluran untuk diminum. Air panas, air sejuk dan berakali itu. Belilah Bioxy Dispenser Superfine. Belian secara tunai atau ansuran pada harga kekal sama. Tunggu apa lagi? Sebarang pertanyaan untuk pemasangan, hubungi Superfine Marketing 013-388-8317. 013-388-8317. Layari Facebook kami Superfine. Cepat, nak beli ke, nak servis ke, atau nak tukar dagang yang lama pun boleh. Jangan tunggu lagi sebelum promosi kehabisan. Dengan Superfine, suri rumah dikecualikan dari memasak air setiap hari. Ikan siakap buah papaya, ayuh dimakan dengan berselera. Sekiranya wakaf menjadi budaya, umatkan hidup dengan sejahtera. Amanah Saham Nasional Berhad kini memperkenalkan konsep wakaf terbaru melalui konsep wakaf saham amanah. Menggabungkan 2 konsep penting, iaitu pelaburan dan wakaf. Ayuh, jangan melengah lagi. Jom berwakaf bersama ASNB untuk pengurusan yang lebih profesional dan telus. Pesanan dari saya, Badri Shah bin Alauddin. 24 jam sentiasa mendampingi, indah dengan muzik Islami dan program dakwah. Allah Subhanahu wa taala kita melihat qada dan qadar. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anda. Saya Syafiq Saleh. Kita buka tirai pertemuan menerusi rancangan kita di awal pagi Khamis ini. Kita ada rancangan Tahsinul Ibadah. Jom sama-sama tonton sekarang di YouTube IKIM Media, juga di Facebook IKIM FM. Kita nak sama-sama dapatkan ilmu yang bermanfaat di situ dengan tetamu kita yang dah pun bersedia di talian kita. Tak lain tak bukan, jom nak bersama-sama dengan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Lufi Muharram yang dah pun bersedia dekat talian kita ni nak menggalung-galungkan kehadiran Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah bi khairin wa afiyah. Masya Allah, terima kasih Ustaz. Masih lagi ada ruang bersama kita ni kan, nak bincang-bincang lagi dalam soal ibadah kita yang masa ini jugalah kita ambil ruang peluangnya untuk kita ada sesi soal jawab, juga ada sesi interaksi sama-sama. Jadi jom anda yang berada di dalam platform media sosial kita ni, like, komen, share banyak-banyak. Kalau ada soalan, letakkan di bahagian ruangan komen. Nanti ada masa kita akan bawakan soalan-soalan anda itu untuk sesi bincang-bincang kita di sini. Ustaz, sebelum kita nak mulakan menerusi perbincangan kita pada hari ini, boleh tak Ustaz kita mulakan sedikit mukadimah Ustaz sebagai persediaan hati jiwa kita Ustaz, sebagai pesan-pesan untuk kita. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Terima kasih kepada DJ Syafiq Sama Ustaz. bersama-sama dengan kita pada pagi ini. Seterusnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala lagi dikasihinya sedang pendengar IKIM sekalian. Di permulaan ini suka untuk saya membaca sepotong hadis daripada Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya. Nabi SAW bersabda, Inna ruhal qudusi nafatha fi ruhi. Sesungguhnya
Jibril telah mencampakkan di dalam hatiku, iaitu sesuatu yang merupakan wahyu yang berbunyi anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila ajalah. Sesungguhnya tidak ada mana-mana jiwa yang akan mati sehinggalah dia menyempurnakan umur dia. Maksudnya, tidak ada sesiapa pun yang akan mati sebelum ajalnya. Sebab itu orang Melayu sebut pantang maut sebelum ajal. Masya Allah. Begitu bijaksananya orang tua kita. Memang perkataan itu sejajar dengan hadis Nabi SAW, pantang maut sebelum ajal. Maknanya seseorang itu dia tak akan mati selagi mana waktu dan ajalnya itu belum sampai. Dia kena bakar ke, dia jatuh dari tempat yang tinggi ke, apa pun diperlakukan kepadanya, selagi ajalnya belum tiba, dia tidak akan mati. Itu yang pertama. Kemudian watastau'iba rizqaha, dan jiwa itu menyempurnakan rezekinya. Maksudnya, selagi rezeki kita masih ada, selagi rezeki kita belum kita habiskan, maka seseorang itu dia tak akan mati. Dia tak akan mati. Walaupun yang tertinggal hanya sebutir beras, sebutir nasi, seteguk air. Sebab itu kadang-kadang berlaku pada orang yang akan meninggal dunia, hari yang dia nak meninggal dunia, dia jadi makan selera lebih daripada biasa. Mungkin itulah yang dimaksudkan oleh Nabi, maknanya dia nak kena habiskan ni rezeki dia. Maka oleh kerana hari inilah hari perpisahannya, maka dia kena makan sampai habis rezeki yang telah ditetapkan untuk dia. Tapi bukanlah maknanya siapa yang hari itu makan selera, maknanya ajalnya dah dekat. Bukan seperti itu. Kemudian, fattaqullaha wa ajmilu fi talab. Nabi SAW bersabda, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dan hendaklah kamu berhati-hati di dalam mencari rezeki, ataupun perelokkanlah mencari rezeki itu. Wala yahmilanna ahadakum istibta'uhu rizqa an yatlubahu bima'siyatillah. Janganlah seseorang kamu kerana dia merasa lambat dapat sesuatu rezeki, dia rasa lambat, maka dia gunakan jalan memaksiati Allah. Dia rasa lambatlah nak dapat rezeki yang halal, maka dia menggunakan jalan memaksiati Allah untuk mempercepatkan rezekinya. Kerana Allah Ta'ala la yunalu ma indahu illa bita'atih, tidak akan diperolehi apa yang ada di sisi Allah melainkan dengan jalan kita mentaatinya. Jadi semoga panduan daripada hadis Nabi SAW sedikit sebanyak memberi pimpinan kepada kita untuk mencari rezeki dan berusaha di atas muka bumi. Amin. InsyaAllah Ustaz. Semoga peringatan itu akan dapat sama-sama kita sematkan untuk diri kita, keluarga kita, kan, bersama juga dengan masyarakat, supaya setiap apa yang kita laksanakan itu rezekinya adalah rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala yang sama-sama kita harapkan keberkatan. Bila berkat semuanya cantik, kan Ustaz? Walaupun kita bertemu dengan ajal, walaupun kita bertemu dengan kematian, moga itu juga ada keberkatan. Masya Allah. Ustaz, terima kasih atas permulaan yang sangat memberikan inspirasi kepada kita. Ustaz, jom kita nak sambung lagi untuk bincang-bincang kita. Ni saya tengah pegang kitab kita ni. Nampak tak? Okey, nampak yang tengah tonton dan juga yang tengah saksikan di Facebook, di YouTube. Ini kitab yang sama-sama kita nak buka. Kita nak bincang lagi menerusi kitab Intisari Matan Al-Zubat, dan kita fokus lagi tajuk kita jual beli dalam Islam. Ustaz, jom kita akan mulakan sesi perbincangan kita. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung rangkap syair daripada pelajaran yang sebelum ini, wal bay'ani bil khiyari qabla an yaftariqa urfan wa taw'an bil badan. Baik, maksudnya penjual dan pembeli diberi hak memilih untuk meneruskan
meneruskan dan memutuskan akad sebelum mereka berpisah secara uruf dan secara sukarela dengan berpisahnya tubuh badan. Dalam jual beli ini ada satu perkara yang disebut sebagai khiyar. Khiyar ini adalah bermaksud option. Maksudnya apa? Dalam setengah keadaan, penjual ataupun pembeli diberi option oleh syarak, diberi pilihan untuk apa? Untuk meneruskan ataupun membatalkan. Akad sudah berlaku, akad sudah selesai. Ada setengah keadaan yang kita akan pelajari, ada kelonggaran daripada segi syarak untuk akad yang sudah berlaku itu dibatalkan. Merupakan khiyar, pilihan yang diberikan oleh syarak kepada dua pihak yang terlibat. Sama ada yang nak membatalkan itu adalah penjual, sama ada yang nak membatalkan itu adalah pembeli. Ada option, ada khiyarnya daripada syarak yang beri kepada kita. Ia menyebabkan pada ketiga itu akad itu dia bersifat fleksibel. Tetapi bukan semua keadaan penjual dan pembeli boleh membatalkan akad yang sudah berlaku. Kalau diberi leluasa kepada kedua-dua belah pihak, kita pun boleh faham kan? Dia akan membebankan dan dia akan menyusahkan salah satu daripada dua pihak. Contohnya kalau orang beli barang daripada kita, dibenarkan untuk dia pulangkan balik barang yang dibeli tanpa ada masalah pada barang yang kita jual kepadanya. Bukankah ia akan menyebabkan kita sebagai penjual jatuh dalam payahlah. Dia sudah beli, kemudian ada leluasa, ada kemudahan untuk dia untuk cancelkan. Tak boleh. Yang kedua, samalah juga. Barang yang kita dah beli, diberi keluasan kepada penjual untuk batalkan balik. Kita dah beli, kemudian diminta untuk barang yang kita beli dipulangkan balik kepada dia dan dia pulangkan balik uang kita. Maka itu pun susah kan? Maka sebab itu asalnya jual beli adalah akad yang bersifat lazim. Lazim bermaksud ia tidak boleh dibatalkan. Ia tidak boleh dikanselkan. Kecuali ada beberapa keadaan. Keadaan itu yang kita nak belajar sekarang. Ada beberapa keadaan yang mana ada keluasan daripada syarat untuk penjual ataupun pembeli membatalkannya, meneruskan ataupun membatalkan. Itulah yang disebut sebagai khiyar. Dan khiyar yang kita akan belajar pada hari ini dinamakan sebagai khiyarul majlis. Khiyarul majlis. Kata pengarang al-bayyi'an, bermula kedua belah pihak, penjual dan pembeli, bil khiyar, mempunyai pilihan. Dia ada pilihan. Bila sebut dia pilihan, maksudnya apa? Salah satu dari dua perkara. Apakah salah satu dari dua perkara itu? Pertama, fasakh. Fasakh ni cancel. Yang kedua, ijazah. Ijazah ni teruskan. Penjual ataupun pembeli mempunyai hak untuk cancel fasakh ataupun ijazah teruskan. Bila tu? Selagi mana sebelum bahawa mereka berdua berpisah. Selagi mana penjual dan pembeli ni belum berpisah tubuh. Walaupun jual beli dah berlaku, dia boleh kata tak jadi. Boleh. Dia boleh kata tak jadi, sama ada penjual ataupun pembeli. Tapi dengan cara apa? Qabla an yaftariqa, sebelum mereka berdua, salah seorang daripada mereka berdua ataupun kedua-duanya berpisah, meninggalkan. Berpisah yang dimaksudkan, Imam Syafi'i telah tafsirkan,
berpisah yang dimaksudkan ni berpisah tubuh. Berpisah tubuh. Okey. Sekarang ni bila kita sebut berpisah tubuh ni, apakah penjelasan tambahan untuk dia? Jadi berpisah tubuh ni adalah dijelaskan mengikut uruf. Maksudnya kalau daripada segi uruf, dua pihak ni kita kira dah berpisah tubuh, maka itulah berpisah yang dimaksudkan dari segi uruf, dari segi kebiasaannya. Maka adalah beberapa contoh yang diberikan. Contohnya, kalaulah satu orang tu dia datang beli barang dekat sebuah kedai itu kecil je, kedai runcit, maka pihak yang membeli itu dikira telah berpisah apabila dia keluar dari kedai itu. Dia pergi kedai runcit beli barang, bila dia keluar saja daripada kedai itu, maka dia dikira sudah berpisah, meninggalkan penjual. Maka dia tak boleh masuk balik untuk cancelkan. Tak boleh. Tapi kalau kedai itu besar, dia ada banyak galeri, ada banyak bilik. Jadi berpisah itu dikira dia tinggalkan satu galeri daripada galeri kaunter, dia pergi ke galeri lain, maka ia dikira sudah berpisah. Ataupun tempat itu dia ada dua tingkat, dia ada ceiling atas, lantai atas, meninggalkan lantai bawah, pergi ke lantai atas, maka itu dikira dah berpisah. Ataupun jual beli itu berlaku tak ada kedai, tak ada bangunan, beli tepi jalan, orang jual lambak tepi jalan, jual durian, jual rambutan. Di mana ada pintu, mana ada ceiling, mana ada galeri. Jadi kalau jual beli itu berlaku di tempat yang tak ada bangunan, daripada segi urufnya, mereka dikira berpisah apa? Bila pembeli tu, dia beli, dia bawa barang tu, dia pusing badan dia bergerak sedikit, dia kira dah berpisah. Dia dikira dah berpisah. Jadi ini semua adalah dipanggil berpisah, yang kalau dah berpisah, hak option tu dah tak ada. Kita faham macam tu je. Hak option untuk cancel hanya akan ada selagi mana belum berpisah. Kalau dah berpisah, dia sudah tidak ada hak untuk cancel. Penjual tak boleh cancel, pembeli tak boleh cancel. Jadi kalau pembeli tu dah pergi, dah pusing badan dia, dah berjalan, penjual tu tak boleh panggil, datang sini balik. Saya rasa tak jadilah nak jual. Tak boleh. Kerana akad jual beli ini sifatnya adalah lazim. Dan ada perkataan yang disebut dalam matan ni, wa taw'an. Wa taw'an ni maksudnya secara sukarela. Taw'an secara sukarela. Mereka itu berpisah bukan kerana ikrah, bukan kerana dipaksa, tapi secara sukarela, meninggalkan permis, meninggalkan penjual, meninggalkan pihak satu lagi. Maka kalaulah perbuatan meninggalkan itu berlaku secara sukarela, bil badan kata pengarang, dan tubuh telah berpisah, maka kita kira tak boleh lagi untuk mana-mana pihak membatalkannya. Kena ingat, kita tak boleh suka hati membatalkan kontrak. Kalau dalam civil, siapa batalkan kontrak boleh kena saman. Dia dapat kontrak tu, kemudian ditarik balik, dia boleh saman. Dia boleh saman. Di dalam syarak, kita dah beli sesuatu barang, kita tak boleh suka hati pulangkan. Tak boleh. Tak boleh. Kecuali kalau barang tu ada cacat. Itu cerita lain yang kita akan baca juga. Itu dipanggil khiyarul ain. Tetapi kita tak ada apa masalah pada barang yang kita beli, kita nak cancelkan, kita paksa pula penjual untuk terima, sebenarnya perbuatan kita itu salah. Samalah juga penjual, kalau dia dah jual, tak ada apa masalah, tak ada khiyar, tak ada option, tapi dia memaksa pembeli untuk pulangkan balik barang yang dijual, dan dia nak pulangkan duit,
pun tak boleh daripada segi syarak. Siapa yang buat perkara itu dengan kekerasan, maka sesungguhnya dia telah menzalimi orang itu, pun dikira sebagai apa? Kezaliman. Okey? Baik, Ustaz. Kita nak berehat seketika, boleh Ustaz? InsyaAllah. Okey, kita akan sambung lagi dengan baik-baik syair yang berikutnya pula selepas ni berkaitan dengan jual beli dalam Islam. Baik, kita rehat seketika. Untuk anda jangan ke mana-mana, kekal bersama IKIM, dan kalau ada soalan pertanyaan hantarkan terus ke talian WhatsApp konti 0112900404. Juga anda boleh letakkan soalan pertanyaan anda itu di bahagian ruangan komen di platform media sosial Radio IKIM. Kita berehat seketika, jangan ke mana-mana, kekal bersama IKIM, inspirasi Inforia Islami. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM, inspirasi Inforia Islami. Khalidu bil Qur'ani huwa imamuna ala hidayatillahi amitna. Khalidu bil Qur'ani huwa imamuna ala hidayatillahi amitna. Kalamu Rabbina hidayatuna, ata'u Jibrilu ala rasulina. Kalamu Rabbina hidayatuna, ata'u Jibrilu ala rasulina. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada Rasul kita. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada Rasul kita. Kalamu Rabbina ala nuril Mustafa. 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 Kadang-kadang kita tersenyum keseorangan kerana mengingatkan suatu peristiwa yang manis. Ada kalanya pula kita terasa pilu kerana teringatkan peristiwa yang sedih. Apalah guna semuanya itu, kerana hati kita akan semakin pilu dan lara. Hadirin rahimakumullah, Allah berfirman, Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kata Allah, orang-orang yang beriman itu hati mereka menjadi tenteram kerana berzikir, yaitu mereka ingat kepada Allah, Tuhan mereka. Ingatlah, kata Allah, bahawa dengan berzikir kepada Allah itu, ingat Allah selalu, hati akan menjadi tenteram, aman dan damai. Radio IKIM membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik di Malaysia. Lagu nasyid yang mengusik jiwa. Inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM, inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah, anda masih lagi bersama saya Syafiq untuk pertemuan di Aspirasi 10.1. Kita masih lagi berada di rancangan Tahsinul Ibadah. Anda boleh sama-sama tonton sekarang di YouTube IKIM Media, juga di Facebook IKIM FM. Soalan pertanyaan boleh letakkan di bahagian ruangan komen. InsyaAllah kita akan bawakan untuk perbincangan soalan-soalan itu pada siaran yang akan datang ini, InsyaAllah. Okey. Dan terus nak sama-sama lagi dengarkan perkongsian oleh Al-Fadhil Ustaz Ahmad Lutfi Muharram.
untuk terus kita bincangkan lagi dengan tajuk kita iaitu jual beli dalam Islam, dan kita terus merujuk dalam kitab Intisari Matan Al-Zubar. Ini dia kitabnya yang tengah tonton sekarang di YouTube, di Facebook, boleh tengok sama-sama. Okey, Ustaz, jom kita nak sambung lagi Ustaz dalam ruangan tajuk kita ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita membaca bait syair yang menerangkan salah satu daripada jenis-jenis option. Tadi ingat saya sebut ada beberapa khiyar yang diperuntukkan oleh syarak. Yang pertama tadi kita panggil apa? Yang pertama tadi namanya khiyarul majlis. Simple je khiyar ni. Dia merupakan suatu option, pilihan untuk meneruskan ataupun membatalkan. Ada satu lagi khiyar yang namanya khiyar syarat. Khiyar apa? Khiyar syarat. Yang pertama, khiyar majlis. Yang kedua, khiyar syarat. Jadi khiyar syarat ni apa pula? Mari kita sama-sama membaca bait syair yang berikut. Wa yushratul khiyaru fi ghairi salam salasatan wa dunaha min hinatam. Terjemahannya, baik, maksudnya disyaratkan khiyar dalam kontrak yang bukan salam, yakni tempahan, dengan tempoh masa 3 hari atau kurang, yakni kiraan bermula dari masa sempurnanya kontrak itu. Inilah yang disebut sebagai khiyar syarat. Ya. Jadi khiyar syarat ni adalah suatu bentuk option untuk membatalkan ataupun meneruskan sesebuah akad yang dipersetujui lebih awal oleh kedua-dua belah pihak. Sebab itu ia dinamakan khiyar syarat. Apa maksud dia? Option ini, pilihan ini tak akan ada kalau tak ada persetujuan penetapan oleh pihak yang terlibat. Dia tidak datang secara otomatik. Dia datang dengan persetujuan, penetapan, kehendak daripada salah satu ataupun kedua-dua daripada pihak yang terlibat. Contoh, satu orang dia beli barang, dia syaratkan, saya beli barang ini dengan syarat saya nak hak khiyar selama 3 hari. 3 hari. Jadi dalam masa 3 hari itu, dia mempunyai pilihan untuk batalkan. Dia bawa balik barang tu, dia tengok barang tu, kemudian dia rasa macam tak berkenan lah. Ataupun dia rasa macam rugilah beli ni, baik beli benda lain. Dia ada pilihan tu. Masa untuk berfikir berapa hari? 3 hari. Masa untuk berfikir maksimal 3 hari. Itu maksimal. Kalau kurang daripada 3 hari boleh. Sehari boleh, 2 hari boleh, setengah hari boleh, 1 jam pun boleh. Yang pentingnya maksimal tak boleh dilangkau. Kata pengarang, dan disyaratkan khiyar pada selain daripada akad salam salasatan selama 3 hari. Selama 3 hari. Ataupun penjual, sebab kadang-kadang kita beli barang ataupun kita jual barang. Mungkin waktu kita beli tu, kita punya pemikiran itu ataupun kiraan kita ni sebenarnya tidak mantap. Kita salah hitung. Kita salah buat perkiraan. Sebenarnya barang ni kalau tak beli pun tak apa. Ataupun barang seperti ini sepatutnya tak beli, kena beli barang lain. Ataupun duit yang ada ni sepatutnya beli barang lain, bukan beli barang ini. Jadi waktu kita beli tu kadang fikiran kita itu tidak sharp. Tidak tajam. Jadi kalaulah seorang tu dia rasa macam tu, dia boleh dari segi syarat, dia boleh minta daripada penjual ataupun
penjual dia boleh minta daripada pembeli syarat dia dia ada hak khiyar selama maksimal dia 3 hari. Jadi saya jual barang ini, saya ada khiyar selama 3 hari. Jadi orang yang beli itu dia kena ingat, penjual ni dalam masa 3 hari ni kalau dia nak cancel, dia ada hak berbuat demikian. Dan penjual pula dia kena ingat, oleh kerana pihak pembeli telah menetapkan ada hak khiyar selama 3 hari, maka bila-bila masa daripada 3 hari itu pihak pembeli boleh membatalkannya. Jadi khiyar syarat ini boleh ditetapkan oleh siapa? Oleh pembeli boleh, oleh penjual boleh, oleh kedua-duanya sekali pun boleh. Khiyar ini diambil bersumberkan ada hadis, ada satu orang ni, dia kata dia selalu kena tipu lah dalam jual beli ni. Dia selalu kena tipu. Mungkin dia ni jenis lemah fikiran. Jadi kadang dia orang promote sikit-sikit dah terbeli. Lepas beli menyesal pula. Begitu. Jadi dia mengadu kepada Nabi SAW bahawasanya dia sering terpedaya dalam jual beli. Maka Nabi SAW ajar dia. Nabi kata, "Idza bay'ata faqul la khilafah. Thumma anta bil khiyari fi kulli sil'ah ibta'taha thalatha layali." Nabi kata, apabila kamu beli, kamu kena kata dekat orang itu la khilafah. La khilafah ni maksudnya tak ada kerugian dan tak ada tipu-tipu. Tetapi ulama telah tafsirkan perkataan la khilafah itu maksudnya apa? Maksudnya aku beli barang ini dengan syarat aku ada 3 hari untuk fikir. Itu maksud dia. Jadi oleh kerana kamu macam tu, Nabi ajar dia bila beli minta satu ruang. Kalau dia lepas dia beli, dia melihat macam rugi, macam dia termakan promote orang tu, dia ada hak untuk pulangkan balik. Selama berapa hari? Selama 3 hari. Tak boleh lama sangat. Lama sangat menyusahkan salah satu daripada kedua belah pihak. Dan 3 hari itu bermula daripada bila? 3 hari itu bermula daripada sempurnanya akad. Jadi kalau akad itu sempurna jam 12, 72 jam ke depan, itulah masa dia. Kalau lepas 72 jam, pihak yang ada hak untuk cancel itu tidak berbuat demikian, maka dianggap dia tidak berminat untuk membatalkan. Itu. Dia ada hak. Tapi 2-3 hari diam je, tak ada cakap nak batalkan ke, maka kita kira berminat. Cuma kalau kita buat kat supermarket, tak ada siapa layan. Memang tak ada skim tu. Kalau kita pergi ke supermarket, dia tak ada skim 3 hari ni, tak ada. Sebab apa? Tidak ada sokongan. Jadi ini kita boleh buat ni dengan peniaga yang boleh deal je. Tempat supermarket dia kata, bukan saya punya kedai. Bos kami tak ada bagi skim 3 hari ni. Jadi kita tak boleh juga nak buat. Tapi kalau orang yang mana faham perkara ini, kita boleh menetapkan syarat 3 hari ini. Okey? Kita ada berapa masa lagi? InsyaAllah Ustaz, lebih kurang 10 minit Ustaz. Boleh lagi? 10 minit lagi. Jadi dah boleh nampak tak apakah yang dimaksudkan dengan khiyar syarat ni? Beza dengan khiyar majlis. Khiyar majlis dia singkat je waktu dia. Selagi belum berpisah tu je. Tapi kalau khiyar syarat, leluas masa dia itu adalah keluasan masa dia itu adalah selama 3 hari. Nampak tak? Di sinilah yang disebut sebagai suatu kebijaksanaan dalam syarak. Sebab syarak ini, sebab kadang-kadang kalau suatu ikatan dia bersifat ikat mati, dia payah juga. Ikat mati. Tapi kalau ikat tu longgar pula pun tak bagus juga. Kalau sesuatu kontrak bersifat mati, dalam setengah keadaan tak bagus. Tapi kalau dia bersifat longgar pun tak bagus juga. Jadi dia pendek.
ada tempat yang mana difleksibelkan. Itulah juga yang disebut sebagai hikmah dalam talak. Sebab kalau sesuatu perkahwinan itu tidak boleh dileraikan, tak boleh diceraikan. Setengah keadaan cerai itu diperlukan. Setengah keadaan. Kita tak boleh nafikan. Walaupun ia perkara yang tidak disukai. Tetapi ada peranan dia. Hikmah yang jelas. Kalau dia itu bersifat loka pun tak bagus. Sebab itu Nabi SAW tidak menggalakkan seorang itu bercerai dengan isteri dia. Kecuali ada keadaan yang tertentu. Jadi samalah juga dalam akad ni. Ada keadaan yang mana diberi sifat fleksibel. Tapi tak luas. Hanya ada pertama tadi dalam khiyar majlis, yang kedua dalam khiyar syarat 3 hari. So kalau contohnya ni yang dah belajar matan zubat ni, dia belajar ada hak khiyar. Adalah dia nak buat urus niaga dengan kawan-kawan dia ataupun dengan kenalan dia, masing-masing orang belajar. Dalam kitab kata ada hak khiyar, jadi kita amalkan. Okey, saya beli barang ni, saya nak 3 hari. Walaupun dia bawa balik barang tu, dia boleh pulangkan balik. Tapi dengan syarat jangan dia rosakkan barang tu lah. Kalau tidak, dia kena beli. Dia kena teruskan. Dia kena teruskan pembelian barang tersebut. Itulah yang dimaksudkan dengan khiyar syarat. Ada satu lagi khiyar, nombor 3. Namanya khiyar aib. Kita baca? Boleh, Ustaz. Wa in bima ubi'a aibun yazhari min qabli qabdin jaizun lil mushtari yarudduhu fawran 'ala al mu'tadi ka kauni man tuba'u fi i'tidadi. Terjemahannya, baik. Maksudnya, jika sesuatu yang dibeli terzahir padanya sesuatu keaiban, yakni yang sudah wujud sebelum ia diterima, maka adalah harus bagi pembeli itu. Kemudian, harus bagi pembeli, sambung. Memulangkan dengan segera mengikut adat kebiasaannya, yakni contoh seperti air. Seperti seorang hamba wanita yang dibeli itu masih dalam iddah cerai atau kematian. Ada satu lagi option. Ini memang wajar. Kalau kita fikir pun, memang sepatutnya hak ini diberikan kepada pembeli. Hari ini orang membicarakan hak pengguna kan? Hak pengguna. Sebenarnya syarak dah bicara lama dah hak pengguna. Hak pengguna. Antara hak pengguna yang diberikan oleh syarak, pengguna ni, pembeli, dia boleh pulangkan secara mandatori. Maksudnya apa? Maksudnya pembeli kena terima barang itu mandatori. Tak ada pilihan. Dia kena terima. Dia kena terima pemulangan barang dan dia kena serahkan full refund. Full refund. Kena pulangkan bayaran secara penuh. Bila tu? Bila barang yang dijual itu ada aib. Ada kecacatan. Ada kecacatan. Dengan syarat apa? Dengan syarat kecacatan itu pertama, masa orang tu dia beli, dia tak tahu pun ada kecacatan. Itu syarat pertama, basic. Jangan waktu dia beli, penjual dah tunjuk ni, barang ni ada sopek kat sini. Tak apa, okey. Kemudian dibawa balik, dia rasa tak berhati pula. Tak boleh. Itu nanti dia pula menzalimi penjual. Penjual dah tunjuk dah barang ni. Jadi, kecacatan itu dia tak tahu. Itu syarat dia. Yang kedua, kecacatan itu kecacatan lama, bukan kecacatan baru. Maksud kecacatan lama ni, kecacatan itu, aib itu, sudah ada sebelum diserahkan kepada pembeli. Dia memang dah ada dah. Sebelum serah kepada pembeli, memang dah ada. Memang masa kat tangan penjual itu, kecacatan itu dah ada. Itu yang dimaksudkan dalam matan tu, min qabli qabdin. Sebelum qabad, sebelum ambil, sebelum serah. Wa in bima, dan sekiranya pada barang yang dijual itu ada aib yang zahir sebelum daripada serah, harus bagi pembeli memulangkan
haknya. Dia boleh pulangkan. Pemulangan ini dipanggil apa? Jabri. Mandatori. Paksa. Baik tak ada pilihan tak nak, tak ada. Dia tak ada pilihan tak nak. Yang ada pilihan pembeli je. Pembeli ada pilihan nak pulangkan ke ataupun redha. Salah satu. Kalau dia nak pulangkan, dia pulangkan dan dia dapat full refund. Kalau dia tak nak pulangkan, ingat, pembeli ni, kalau dia tak nak pulangkan, dia tidak berhak dapat sebarang pampasan. Dia kena terima barang tu dengan cacat tu. So dia kena tahu. Itu hak dia. Dia tak boleh kata, saya tak nak pulangkan tapi saya nak pampasan. Okey, barang ni ada sopek sikit. So duit yang saya bayar tu, saya nak 10% pulangkan balik. Dia tak ada pilihan tu. Dia ada dua je. Sama ada dia pulangkan dapat full refund, ataupun dia pegang barang tu bersama dengan kecacatannya. Segala kecacatan dia kena redha. Itu pula lah, dia nak buat pilihan yang mana satu, itu hak dia. Dan pemulangan itu dia kena buat segera. Segera. Bila dia sedar je ada rosak itu, cacat itu, maka dia boleh pulangkan, tapi dengan syarat apa? Dengan kadar segera. Kadar segera tu tak adalah kata tengah semayang, batalkan semayang. Tak adalah. Tengah makan, hentikan makan. Tak perlu. Itu yang disebutkan, dia kena segera tu mengikut kebiasaan. Kebiasaannya orang kata segera. Kalau dia perasan waktu malam, tak adalah dia pergi kedai ketuk pintu. Nak pulang ni malam ni juga. Tak perlu. Tunggu siang. Dan dia tak perlulah kata nak segera, kereta biasa bawa 50 je. Oleh kerana kitab kata kena segera, dia kena pecut. Bawa 100. Tak perlu. Kebiasaan. Kebiasaan. Tapi kena ingat, kalau orang itu, dia sedar ada cacat. Dia kata, ini peluang aku ni. Boleh pulangkan. Dia guna dulu. Guna dulu. 2-3 hari. Lepas tu, jumpa penjual kata ni saya nak pulangkan balik. Sedangkan dia sudah mendapat benefit daripada barang tu. Dia sedar barang tu rosak. Sepatutnya bila barang yang kita beli tu ada cacat, pertama yang kita kena buat, kalau memang kita nak pulangkan, kita jangan guna langsung. Hentikan menggunakannya. Kemudian usahakan untuk pulangkan dengan segera. Tapi kalau selepas dia tahu barang itu rosak, dia masih menggunakannya, dia tak boleh pulang. Tak boleh. Kalau dia guna walaupun sekali, dia dah tak boleh pulangkan barang tersebut. Tak boleh. Sebab apa? Perbuatan dia guna selepas dia tahu ada rosak tu menunjukkan dia redha dengan rosak tu. Dia redha dengan cacat tu. Kalau betul kamu tak nak barang tu, nak pakai. Kenapa selepas tahu pakai lagi? Maka perbuatan dia pakai juga itu menunjukkan dia redha dengan kecacatan yang ada padanya. Contohnya, hamba itu ada aib. Tapi hamba ni tak boleh nak dipulangkan segera sebab hamba itu berada dalam iddah. So iddah tak boleh nak pulangkan. Tak apa. Tunggu habis iddah dulu baru pulangkan. Itu dia bagi contoh dalam kitab ni, bagi contoh hamba yang dalam iddah. So dalam iddah tak boleh keluar rumah kan. So tunggu dulu. Jadi berlakulah penangguhan pemulangan, tak apa. Itu tak apa. Sebab itu segi syarak yang tak benarkan untuk dipulangkan. Masya Allah. Itu dia Ustaz. Satu persatu sebenarnya kalau kita belajar dalam bab ini pasti dapat mendidik kita bagaimana cara kita ni nak bermuamalah dengan sesama manusia kan Ustaz. Apatah lagi kita nak buat jual beli, ada yang menerima, ada yang memberi, dan di situ kita tengok bagaimana apa prosedur dan juga kaedah cara-caranya yang perlu kita ikut, yang perlu kita faham, memahami di situ. Ustaz, sedikit Ustaz, lebih kurang 1 minit Ustaz, pesan-pesan di hujung ni. Silakan Ustaz. Kita perlu belajar meminta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya walaupun kita sedar Allah memanggil kita untuk meminta dan khazanahnya begitu luas, kita sebenarnya belum lagi memaksimalkan perkara ini. Allah ini maha kaya, sangat kaya. Pemperbendaharaan rezekinya sangat luas. Setiap daripada kita cuba tanya diri dia, berapa banyak yang dia telah memaksimalkan berdoa minta daripada Allah. Kalaulah kita rapat dengan satu orang kaya, kita rasa hidup kita ni macam berpegang pada tali yang kukuh. Sedangkan Allah maha kaya. Kita belum lagi sehingga hari ini sebenarnya belajar minta dengan Allah.
minta dengan Allah tu kena belajar. Kan? Kena belajar. Kalau manusia ni, dia mungkin boleh bagi yang ni, tak boleh bagi yang ni. Terbatas. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala yang maha kaya. Maka kita belajar bila ada masalah. Mula-mula sekali yang kita buat, kita berdoa dengan Allah. Semayang 2 rakaat. Apa pun masalah. Kita cuba belajar, semayang dulu. Minta dengan Allah, walaupun kita rasa benda itu kita boleh settle. Masalah kita, bila dah jumpa pomoh tak boleh, jumpa dukun tak boleh, jumpa atuk tak boleh, jumpa datuk tak boleh, jumpa Tan Sri tak dapat, hujungnya bau masjid. Itu masalahnya. Maksudnya Allah ni dijadikan yang paling hucuk, yang paling lekeh. Dia dah tak boleh dah dengan semua ahli dunia, baru jumpa Allah. Sedangkan Allah kan lebih kaya daripada siapa yang dia jumpa tu. Jadi sebenarnya itulah kelemahan kita. Marilah kita belajar meminta daripada Allah, dan ingatlah firman Allah, udurni astajib lakum, mintalah aku, panggillah aku akan menyahut seruan kalian. Allah. Terima kasih Ustaz atas perkongsian ini Ustaz. Masya-Allah. Moga akan terus disinari dengan manfaat untuk kita semua Ustaz, dan semoga kita dapat lagi tambah ilmu buat kita semua insya-Allah. Ustaz, terima kasih banyak-banyak Ustaz. Semoga dapat jumpa lagi untuk pertemuan siaran kita yang akan datang Ustaz. Semoga baik-baik di sana Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, terima kasih kepada sahabat-sahabat kita yang ikuti Bola Bicara menerusi rancangan Tahsinul Ibadah, dan teruskan setia bersama kami di setiap platform media sosial ini. Ada yang like, komen, share banyak-banyak di situ untuk dapat berikan lagi manfaatnya menerusi rancangan ini. Okey, dan kekal bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Wagi saya Radio IKIM kat Seremban 102.7 FM. Dongai ya. Alhamdulillah, bestnya umrah dengan Iman Travel. Dengan RM6,990 dah dapat buat umrah dengan keluarga. Pergi dengan visa umrah pula tu, dapat bawa balik air Zam-Zam lagi. Bukan tu je, dapat free ziarah Taif pula tu. Ish, macam-macam package, ada sesuai ikut bajet kita. Nak umrah terbaik, hubungi 019-2503 atau layari imantravel.com.my. Ingat umrah, ingat Iman Travel. Ayuh kita, lipat gandakanlah rezeki kita dengan menyumbang seikhlas yang mungkin kepada pembinaan Masjid Kampung Sungai Pusu Gombak Selangor di laman sesawang masjidsungaipusu.com atau terus ke akaun Bank Islam Jawatan Kuasa Pembinaan Masjid Yusof 1416-20110-00520. Jom berwakaf. Jom dapatkan tawaran istimewa produk dan perkhidmatan pelancongan mesra Muslim di Malaysia sempena Islamic Tourism Month dari 21 Ogos hingga 17 September, dan menangi hadiah-hadiah menarik dengan menyertai Islamic Tourism Month TikTok Challenge. Untuk maklumat lanjut, layari www.itm2023.itc.gov.my. Islamic Tourism Month 2023 dianjurkan oleh Islamic Tourism Center. Komputer, sila aktifkan pakej iklan promosi 2023. Baik Tuan, sila pilih pakej iklan yang Tuan inginkan. Baiklah, iklan beli 1 percuma 1 untuk semua jenis pakej iklan yang ada di IKIM. Baik Tuan, kami aktifkan. Pakej Rose, beli 1 percuma 1 aktif. Pakej Daily, beli 1 percuma 1 aktif. Pakej Target dan pakej Travelling, beli 1 percuma 1 aktif. Baiklah, terima kasih komputer. Ya, berita gembira kepada semua pengiklan dan peniaga di seluruh Malaysia. Kami di Radio IKIM kini mengadakan pakej iklan mega. Beli 1 percuma 1 khas untuk anda. Anda beli 1, kami berikan 1 lagi pakej iklan secara percuma. Jadi, beli 1, dapat 2. Beli 2, dapat 4. Beli 3, dapat 6. Tunggu apa lagi? Hubungi kami di talian 019-650-7976 sekarang juga. Ruang iklan adalah terhad, tertakluk kepada perma dan syarat.